Okay, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari ini kita dapat lagi menghadiri ataupun membuat kelas yang mana hari ini insya-Allah kita akan belajar dalam bidang sirah. Tajuk yang terakhir dalam bidang sirah, pelajaran yang ke-23, iaitu wanita suri teladan ummah. Hari ini kita fokus, kita belajar tentang wanita. Okey. Kita tengok antara wanita-wanita pada zaman Rasulullah SAW terdahulu. Okey, wanita-wanita hebat. Siapa yang perempuan ni, cuba tengok. Cuba ikut contoh apa yang mereka buat. Okey. Wanita ni bukan dia sekadar lemah, tetapi dia juga kuat. Okey. Dia juga boleh menggoncang dunia. Kata wanita ni boleh menggoncang dunia. Dan wanita juga adalah perhiasan yang paling cantik dekat alam semesta ni. Sebab seindah-indah perhiasan adalah wanita yang solehah. Okey. Jadi perempuan, wanita kena jadi perempuan yang soleh. Kamu akan jadi perhiasan yang terindah. Okey, seluruh alam. Okey, kita tengok dulu dekat sini. Kita belajar berkaitan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Okey. Permaisuri hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, semua wanita inginkan jadi macam ni Okey, kita tengok. Okey, Khadijah. Riwayat hidup. Nama sebenar dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Okey, ia berketurunan bangsawan Quraisy daripada suku Bani Asad. Okey, dia orang kaya ni, Sayyidah Khadijah ni orang kaya, dia keturunan bangsawan Quraisy. Okey, hebat. Gelaran yang diberikan ialah At-Tahirah, bermaksud suci, maruah diri. Perkahwinan dia, berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun. Maksudnya Khadijah ni dia kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umur dia 40 tahun. Dan dikunai 6 orang cahaya mata. Okey, iaitu Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Kalsum dan Fatimah. Okey, ada 6 orang anak. Okey. Kerjaya dia, tokoh perniagaan yang kaya dan berjaya. Khadijah ni seorang yang orang perniagaan. Dan dia bila sebut tokoh perniagaan ni, maksudnya dia bukan sekadar berniaga yang biasa-biasa. Maksudnya dia menjadi yang berjaya. Okey, bila sebut tokoh perniagaan ni, okey, antara perniagaan yang berjaya. Okey. Keislaman dia, orang yang pertama yang menerima Islam. Dia adalah orang yang pertama menerima Islam. Kewafatan dia tahun ke-10 kerasulan pada usia 65 tahun. Maksudnya Nabi dapat tahun yang ke-10 Nabi dapat menjadikan rasul pada umur dia 65 tahun. Okey, dia wafat. Itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Sifat utama, kita tengok sifat Khadijah ni apa dia. Okey, Sayyidina Khadijah seorang yang bijak bertindak. Beliau merujuk seorang yang berilmu, iaitu Waraqah bin Naufal, serta memberikan kata-kata semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Kita pernah dengar kan cerita ni kan? Okey, waktu Nabi terima wahyu di Gua Hira, siapa paling utama yang beri kata semangat adalah Khadijah. Okey, kita tengok sebagai terima ilmu ni. Kata-kata Sayyidina Khadijah yang menenangkan hati ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Okey, Khadijah kata apa? Bergembiralah, demi Allah dia tidak akan merendahkanmu. Engkau menjalinkan silaturahim, jujur dan amanah, menanggung anggota keluarga yang kekurangan, menjamu para tetamu dan membantu orang yang ditimpa musibah. Okey, inilah kata-kata, salah satu kata-kata semangat Khadijah kepada suaminya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya yang kedua, Sayyidina Khadijah mempunyai semangat pengorbanan yang tinggi. Okey, apa contohnya? Banyak hartanya digunakan untuk membantu umat Islam pada awal Islam. Tadi kita tahu kan, Khadijah orang kaya. Jadi harta-harta yang dia ada tu dia banyak menggunakan untuk membantu membangunkan umat Islam.
Termasuklah keluarga Bani Hashim semasa dipulau oleh musyrikin Quraisy. Okey. Pada saat kematian beliau, keseluruhannya hartanya telah dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya semua harta-harta Sayyidah Khadijah membelanjakan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat. Okey? Hebat. Okay, apa sumbangan dia? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sentiasa bersama dengan suami yang tercinta. Dia sentiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi mana-mana pun bersama. Okay. Beliau memberi sokongan penuh dalam semua tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Sebagai contoh, beliau menyediakan bekalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu di Gua Hira. Okey. Tengok, kalau kamu pertengok kan gambar Gua Hira kan, macam mana? Okay, Khadijah yang tua, kita ingat tua, dia kahwin Rasulullah pun umur 45. Okey, waktu tu daripada kaki bukit Gua Hira, okey, hinggalah ke gua berjalan kaki setiap hari. Okey, pengorbanan seorang isteri kepada suaminya. Okey. Sebab itulah antara isteri yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang adalah Siti Khadijah. Okey. Khadijah, Sayyidina Khadijah ini antara isteri Rasulullah yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang. Okey. Sayyidina Khadijah menjadi penurun dan penyokong perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah Islam. Senang kita tulang belakang. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nak membantu, nak membangunkan Islam. Okey. Ketiga, Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha telah membelanjakan semua hartanya untuk Islam. Beliau membantu orang yang kesusahan dengan hasil perniagaannya. Okay, itu antara sumbangan. Jadi kamu kena baca balik ya. Kamu kena baca balik, kamu kena ingat. Ini soalan-soalan ni selalunya ada ni. Okey. Ini semua ni fakta-fakta dia ni, kamu kena ingat balik. Okey. Sumbangan antara yang kamu kena wajib hafal. Okey, yang wajib hafal dan wajib ingat. Okey, yang iktibar. Okey, iktibar yang boleh kita dapat daripada peristiwa tadi dengan Khadijah, apa yang kita boleh dapat? Okey, bertindak dengan bijak. Apa hal kita nak buat, kita kena bertindak dengan bijak. Okey, jangan kita bertindak sembrono saja. Okey, kita kena fikir dulu sebelum kita bertindak. Kedua, mendermakan harta ke jalan Allah Subhanahu taala. Okey, ada harta kita kena derma. Okey, ketiga, suka membantu. Okey, keempat, istiqamah. Okey, memperjuangkan agama Islam. Istiqamah ni apa? Sentiasa tolong. Istiqamah ni berterusan. Bukan sekejap tolong, sekejap tak, sekejap tolong tak. Ni istiqamah ni maksudnya berterusan. Yang seterusnya, sentiasa menyokong anggota keluarga yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pemberi semangat. Okey, itu kita kalau nampak pasangan kita nak menjalankan, nak berdakwah kerana Allah, kita kena bagi sokongan yang kuat. Okey, terutamanya isteri lah. Okey. Okey, sebab yang wajib memberi dakwah ni adalah siapa? Kepada suami atau lelaki. Okey, jadi juga isteri sokong dan bantu. Okey, suami. Sekadar yang boleh ataupun sekadar yang termampu. Okey, kita tengok spektrum ilmu. Di bidang Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik wanita pada zamannya ialah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Okey, ni Ali kata sebaik-baik wanita. Maksud dia nampak Khadijah dengan siapa ni? Maryam. Okey, hadis daripada muttafaqun alaih. Okey, itu Siti Khadijah. Kita dah belajar tentang biodata tentang Khadijah. Sekarang kita tengok pula Sayyidatina Aisyah. Okey, sedikit di ilmu. Okey, nama sebenar dia adalah Aisyah bin Abu Bakar. Okey, anak Abu Bakar ni. Keturunan dia bangsawan Quraisy daripada suku Bani Taim. Okey. Gelaran dia As-Siddiqah, yang bermaksud wanita yang berkata benar, dan Humairah. Dia ada dua gelaran kat sini. Satu Siddiqah, yang kedua Al-Humairah, iaitu putih kemerah-merahan. Perkahwinannya berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal. Dia kahwin pada dengan Rasulullah dalam bulan raya lah. 3 tahun sebelum hijrah.
Okey, yang keempat kewafatan dia bila dia meninggal tahun yang ke-58 Hijrah pada usia 67 tahun. Ni kamu kena ingat. Okey, baca biodata setiap setiap tokoh-tokoh ni kamu kena baca riwayat dia. Ingat paling penting nama, salah satunya gelaran, okey, wafat. Okey, ini kamu kena ingatlah antaranya. Okey. Seterusnya kita tengok sifat utama dia. Apakah sifat Aisyah ini? Okey. Cerdas dan pintar. Aisyah ni seorang yang cerdik sebenarnya. Okey. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mendapat didikan daripada indahnya ayahandanya. Ada sebutan saya sorry ya. Daripada ayahandanya dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rajin bertanya dan selalu mengikuti majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni tengok dia kata cerdas dan pintar ni, orang yang bijak ni orang yang selalu bertanya. Kalau ada masalah dia tanya. Okey, dia tak duduk diam saja. Ada masalah, ada yang dia tak faham dia tanya. Okey, ni contoh yang kita boleh ambil ni. Antara ilmu yang dikuasainya termasuklah Al-Quran, hadis, bahasa Arab, syair dan perubatan. Banyak kan ilmu dia dapat. Okey. Yang kedua, sifat yang kedua sabar dan tabah. Apabila difitnah oleh golongan munafik dalam peristiwa hadisul ifk, okey, beliau berserah diri kepada Allah SWT. Akhirnya turun ayat Al-Quran yang membersihkan Sayyidatina Aisyah daripada fitnah tersebut. Aisyah ni seorang yang penyabar juga. Okey, ini contoh peristiwa. Okey, yang ketiga, sifat dia yang ketiga adalah pemurah dan lembut hati. Okey, Sayyidina Aisyah ni, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sangat dermawan. Beliau suka bersedekah apa sahaja yang ada di tangannya. Beliau pernah memberikan sebiji kurma kepada seorang wanita bersama dengan 2 orang anaknya. Sedangkan itu sahaja makanan yang beliau ada. Masa tu dia Aisyah ni dia ada sebiji kurma je. Lapar nak makan, tetapi dia nampak orang, nampak orang wanita yang bersama dengan 2 orang anaknya. Dia ada nampak seorang ibu dengan 2 orang anak. Okey, dan kurma dia tu dia berikan kepada ibu tersebut untuk dikongsikan kepada anaknya. Walaupun itu saja makanan dia ada tu. Hebat tak hebat? Okey, Aisyah. Okey, sifat yang kita boleh kena contoh. Okey, apa sumbangan Sayyidah Aisyah ni? Okey. Okey, meriwayatkan tidak kurang daripada 2210 hadis. Ya, banyak tu. 2210 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai bidang. Okey. Tempat rujukan para sahabat dan umat Islam selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam hal kewanitaan dan kekeluargaan. Banyak maksudnya selepas Rasulullah SAW wafat, ada saja masalah, banyak mereka akan merujuk kepada Sayyidatina Aisyah. Okey, terutamanya dalam masalah-masalah wanita. Okey, wanita nak buat ibadat apa, mereka akan rujuk Aisyah. Sebab tu kita jumpa hadis, okey, berkaitan dengan wanita semuanya riwayat daripada Aisyah. Okey ya. Okey, yang ketiga, pakar dalam pelbagai bidang ilmu, antaranya termasuklah ilmu Al-Quran, hadis, fiqh, terutamanya fiqh kewanitaan, bahasa Arab dan syair. Okey, itu antara kepakaran beliau. Okey, iktibar yang kita boleh ambil dekat Sayyidah Aisyah ini adalah, okey, kita kena belajar bersungguh-sungguh sehingga menjadi pakar dalam bidang yang kita pelajari. Okey, kedua, okey, kita belajar untuk bersabar dan berdoa serta berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga, kita hendaklah sentiasa bersedekah dan suka membantu. Okey, spektrum ilmu ni. Okey, Urwah berkata kepada Sayyidatina Aisyah, ilmu pengetahuanmu yang luas tidak mengherankan saya, kerana dirimu isteri Rasulullah SAW dan anak kepada Abu Bakar. Okey, sebab apa? Kedua-dua orang tu orang yang hebat. Rasulullah tempat rujukan utama, Sayyidina Abu Bakar orang yang paling pintar. Okey, orang yang bijak. Okey, jadi dia turut, okey, bapa dia dengan suami dia. Okey, ini riwayat Ahmad. Okey, seterusnya kita tengok wanita yang ketiga pula. Siapa wanita yang ketiga?
iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, okey, ratu syurga. Okey. Nama sebenar dia adalah Fatimah binti Muhammad. Okey. Gelaran dia Az-Zahra yang bermaksud putih berseri-seri. Perkahwinan dia berkahwin dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan dikurniakan 4 orang cahaya mata, iaitu Hasan, Husin, Zainab dan Ummu Kalsum. Okey. Kedudukan dia dalam keluarga iaitu putri bongsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Okey. Dan keislamannya kanak-kanak perempuan pertama yang menerima Islam. Kanak-kanak maksudnya Fatimah ni masuk Islam, okey, dia terima Islam, kan masuk Islam, dia terima Islam, okey, pada waktu kanak-kanak lagi. Okey, maksud dia faham betul tentang Islam tu, maksudnya penerimaan Islam tu maksudnya dia faham tentang Islam tu sendiri, penerimaan Islam. Okey, pada waktu kanak-kanak lagi. Hebat. Okey. Kewafatan dia, okey, ada 6 bulan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 28 tahun. Okey, maksudnya tahun yang sekejap selepas ayah dia meninggal, dia pula meninggal. Okey, kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kewafatan Fatimah. Okey. Kita tengok sifat utama. Okey, sebelum kita tengok sifat utama, kita tengok dulu spektrum ilmu kat sini ada. Pada suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, meminta Fatimah radhiyallahu anha berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan pembantu rumah. Nasihat baginda. Okey. Apa nasihat dia? Inginkah kamu berdua aku tunjukkan perkara yang lebih baik daripada pembantu rumah? Maka sebelum tidur bacalah, okey? Maka sebelum tidur bacalah Allahu Akbar, Subhanallah dan Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Okey, ini hadis riwayat Muslim. Maksudnya, okey, nak dapat yang terbaik kita kena berzikir sebelum tidur tu, berzikir tu Allahu Akbar, Subhanallah dan Alhamdulillah sebanyak setiap satu ni 33 kali. Okey, sifat utama dia sini yang pertama, kasih dan taat kepada ayahandanya. Okey, itu surah Anak kan. Okey, selain menyokong usaha dakwah, beliau juga mengurus makan dan minum ayahandanya selepas kematian ibunya sehingga digelar Ummu Abiha, yang bermaksud ibu kepada ayahnya. Okey. Dekat tak dekat dia. Okey. Ayah dia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Redha dan tabah terhadap perkara yang berlaku pada anggota keluarganya. Okey, Sayyidatina Fatimah redha dengan dugaan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah ni? Ayah dia. Dan tabah menghadapi kehidupan yang serba kekurangan. Okey. Hebat. Okey, kita aspek terang ilmu. Sifat sifat cakna Fatimah, okey, radhiyallahu anha terhadap ayahandanya. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang sujud menunaikan solat di Kaabah, orang musyrikin telah meletakkan uri wanita ke atas badan baginda. Nauzubillah min zalik. Lalu Fatimah membersihkan baginda daripada kotoran tersebut. Okey, bacaan dulu cabaran Rasulullah SAW nak menyebarkan dakwah Islam tu sangat hebat. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, apa sumbangan dia? Sumbangan dia adalah seorang pendorong kepada Rasulullah SAW ketika ditentang oleh kafir Quraisy. Okey, yang kedua, mengambil barat terhadap ayahandanya dengan memberi khidmat bakti dalam menyediakan keperluan harian. Okey, ketiga, berjaya mendidik anak-anaknya menjadi muslim yang soleh. Okey, ini hadiah yang dapat menjadi anak yang soleh, muslim soleh. Ini adalah hadiah yang paling besar pada ahli keluarganya. Okey. Iktibar yang boleh kita ambil apa dia? Menjadi anak yang soleh dan solehah. Okey, berkhidmat kepada ibu bapa di rumah. Okey, kena khidmat. Sekarang kita duduk kat rumah. Okey, kita kena khidmat kepada mak dan ayah kita. Okey, macam mana nak khidmat? Kalau mak kita nak tolonglah mak, apa yang mak perlu nak buat kita kena tolong. Okey, ataupun ayah apa nak buat kita kena tolong. Okey. Jadilah anak soleh dan solehah.
Okey. Ketiga, mendorong mewujudkan keluarga yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keluarga yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita tengok dia ada apa ni? Okey, alif ba ta. Alif dia Ummu Abiha. Itu Fatimah menjaga makan minum ayahnya. Bi ba iaitu bongsu Fatimah putri bongsu Rasulullah SAW. Ta tabah menghadapi dugaan hidup. Okey, ini nak senang saya nak ingat tentang berkaitan dengan Fatimah. Okey, alif ba ta Ummu Abiha itu gelaran, ba bongsu pangkat di dalam keluarga dia, tak tabah menghadapi dugaan hidup. Ini adalah sifat Fatimah. Okey. Dan yang keempat kita tengok Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu anha, iaitu Sayyidatul Syuhada, penghulu hati para syahid. Inilah mati syahid lah antara mati yang kita semua orang Islam idam-idamkan. Okey. Kita tengok macam mana dia. Okey, nama sebenar adalah Sumayyah bin Qubbab. Okey. Status dia adalah bekas hamba kepada Abu Huzaifah Al-Mahzumi. Perkahwinan dia adalah berkahwin dengan Yasir bin Amir. Okey, anaknya bernama Ammar. Kita pernah dengar kan ada peristiwa Ammar bin Yasir. Ni Ammar bin Yasir inilah mak dia ni. Okey, mak dia namanya Sumayyah. Okey. Kelebihannya wanita pertama yang mati syahid. Masya-Allah, hebat. Keislamannya, keluarga Sumayyah antara golongan terawal memeluk Islam. Okey, satu family yang terawal masuk Islam. Dan kewafatan dia disula dengan tombak oleh Abu Jahal. Auzubillahi min zalik. Okey. Daripada Utsman radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Sabran alil Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Al-Hakim At-Tabarani Al-Baihaqi. Maksudnya, bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya tempatmu di syurga. Keluarga Yasir ni udugaan yang sangat-sangat hebat besar. Okey. Ada peristiwa yang disebut. Okey, sifat utama dia, kesabaran yang tinggi dalam mempertahankan akidah Islam. Sumayyah dan anggota keluarganya disiksa dengan kejam di tengah kepanasan padang pasir. Sumayyah dan keluarganya dipaksa untuk kembali kepada agama asal mereka, tetapi mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu kekuatan dia, kekuatan beriman kepada Allah. Sumayyah akhirnya mati disiksa oleh Abu Jahal, manakala suaminya syahid akibat disiksa. Okey. Ammar pula terus bertahan walaupun disiksa dengan pelbagai cara, sehingga akhirnya dia terpaksa berpura-pura mengikut kehendak kafir Quraisy. Nauzubillah. Dahsyat. Tak sanggup kita dengar keluarga Yasir, Ammar bin Yasir ini. Okey, apa sumbangan dia? Sumbangan dia menjadi contoh dalam mempertahankan agama Islam. Mereka mau cuba macam mana mempertahankan sehingga ke akhir hayat. Kedua, sanggup menggadaikan nyawa demi Islam. Ketiga, memberi imej yang baik dalam memperjuangkan akidah Islam. Okey, iktibar yang kita boleh ambil pada peristiwa Ammar bin Yasir ini, kalau Ammar bin Yasir ini, iaitu nama Sumayyah ni. Okey, Sumayyah ibu kepada Ammar bin Yasir ni. Menghargai akidah dan iman. Okey, memelihara iman daripada perkara yang boleh merosakkannya. Ketiga, tegas menegakkan kebenaran walaupun benar dia tetap tegas. Okey. Bercinta-cinta untuk mati syahid. Okey, kita kena bercita-cita untuk kita nak mati syahid. Antara mati yang terbaik adalah mati syahid, syahid yang besar. Okey, iaitu memperjuangkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, itu agama Islam. Okey, sebagai ilmu, okey, rukhsah dalam penyertaan iman ketika ditindas. Firman Allah SWT yang bermaksud, sesiapa yang kufur kepada Allah SWT sesudah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah SWT. Kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedangkan hatinya tetap
ya, hati yang tenang terima tenteram dengan iman. Maksudnya kat sini disebut sahaja dia ikut dipaksa supaya kufur kepada Allah, tetapi sedangkan hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok macam ni ya, amal menyaksikan dia dipaksa kan kufur, tapi dia walaupun disebut tetapi hati dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl, itu ayat 106. Okey. Ini adalah antara 4 tokoh wanita yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, yang mana kita boleh menjadi contoh teladan kepada diri kita. Banyak benda yang kita boleh ambil iktibar, yang untuk kita terima, untuk kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Okey, ada apa-apa soalan? Saya rasa ada empat tokoh ni. Kamu paling penting, saya nak kamu setiap tokoh tersebut, okey, kamu kena tahu nama sebenar, baca, ingat nama sebenar. Ini fakta. Fakta ni bukan kamu just ingat gitu-gitu je. Kamu kena ingat betul. Okey. Antara fakta yang perlu kamu ingat, nama sebenar selalunya. Okey. Satunya apa? Kewafatan. Bila dia wafat. Kalau ada tarikh lahir, kelahiran. Okey. Dan sifat. Okey, sifat, dan paling penting sumbangan. Sumbangan ni selalunya kalau setiap tokoh dia akan tanya, apakah sumbangan tokoh ini kepada Islam tu sendiri. Ini kamu hafal dan cuba ingat. Okey? Boleh? Okey, setakat tu ada apa-apa soalan kamu nak tanya saya? Boleh faham tak apa yang saya terangkan hari ini, yang saya ajarkan hari ini? Okey, macam mana pun kamu kena ulang semula, baca balik, tengok balik apa yang saya ajar. Okey, dan cuba ingatkan balik ya. Okey, ambil yang paling penting daripada apa kita belajar hari ini, ambil iktibar berdasarkan peristiwa mereka. Okey, setakat ni dulu kelas kita pada hari ini. Okey, ustaz akan tutup dan kelas kita ini dengan tasbih kafarah wa suratul as. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.